Tanggal 2 November 1960, jam 5.30 petang di Bukit Candan, Kuala Kangsar, Perak, lahirlah seorang putera, anak ketiga pasangan Haji Muhammad Nawawi dan Mimi Khadijah. Ahmad Hasbullah nama diberi. Hasbul atau Makbul merupakan panggilan untuknya ketika di sekolah. Jago bermain badminton dan pernah menjadi pengerusi Persatuan Bahasa. Berbekalkan semangat yang membara di dada, beliau melapor diri di Kem Segenting, Port Dickson. Tanggal 2 April 1980, Tan Sri menyertai tentera melalui pengambilan tauliah jangka pendek ke-37. Kecemerlangan Tan Sri ketika menjalani latihan kadet telah melayakkan beliau untuk dipilih melanjutkan latihan di Officer Cadet School Portsea, Australia. Bukan calang-calang orang boleh mengatasi cabaran di sana. Dengan berkat usaha bersungguh-sungguh tanpa mengenal erti penat lelah, beliau telah menjadi kadet Tentera Darat Malaysia yang ke-108 berjaya menamatkan latihan di sana. Tan Sri pulang ke tanah air sebagai Lieutenant muda dan telah ditauliakan di dalam Regimen Askar Melayu Diraja pada 11 Disember 1981. Unit pertama beliau adalah Batalion ke-25 Regimen Askar Melayu Diraja berpangkalan di Kem HB Road, Ipoh, Perak. Jawatan pertama yang disandang beliau adalah Ketua Platoon 4 Company Bravo. Beliau menjadikan latihan sebagai keutamaan, namun kebajikan tidak pernah dilupakan. Pernah bertugas di Gubir, Kedah hampir 4 kali dan pengalaman operasi di FOB Kenarung dan FOB November di Tasikbalin. Tanggal 25 Disember 1983 di Ipoh, Perak telah menyaksikan terlafaznya akad suci yang menjadi pengikat antara Tan Sri dan Puan Sri Datin Sri Nur Akmal binti Yaakob. Alhamdulillah, Tan Sri dan Puan Sri telah dikurniakan dengan 3 orang cahaya mata. Tan Sri dinaikkan ke pangkat Lieutenant pada 2 April 1984 dan telah diberi kepercayaan sebagai pegawai angkut bermotor pada 22 Jun 1984. Pada 1 Januari 1986, bermulalah tugas beliau sebagai jurulatih di Sekolah Pegawai Kadet Kem Segenting, Port Dickson. Dedikasi yang ditunjukkan oleh Tan Sri menyinar dan beliau terus ditempatkan sebagai pegawai staf 3 pegawai dasar di Departemen Tentera Darat, Kuala Lumpur pada 27 Mei 1986. Tan Sri kembali ke medan hadapan bersama Batalion ke-4 Regimen Askar Melayu Diraja, Gorka Melaya, di Kem Sungai Ara, Pulau Pinang pada 1 Januari 1990. Daripada seorang penolong kemudian menjadi seorang ketua, beliau telah dinaikkan ke pangkat Major pada 1 Mac 1991 dan menggalas jawatan Ketua Kompani Bravo 4 Melayu. Beliau turut terlibat dengan penempatan baru pasukan apabila batalion berpindah dari Kem Sungai Ara ke Kem Seri Aman, Sarawak. Beliau meneruskan perkhidmatan di Pulada, Ulu Tiram, Johor bermula 16 Jun 1993 sebagai juru arah. Atas kecemerlangan dan kewibawaan beliau, Tan Sri telah dilantik sebagai Ketua Cawangan Taktik Ketua Company bagi mencurahkan ilmu berkaitan taktik peperangan konvensional tanpa mengabaikan peperangan menentang insurgensi. Tanggal 20 Februari 1995, Tan Sri menjadi Gembala Harimau Melaya, menggalas jawatan Pegawai Memerintah Batalion kedua Regimen Askar Melayu Diraja. Perkara pertama yang beliau lakukan adalah membentangkan hala 7 pasukan seperti yang beliau kehendaki kepada semua ketua company. Penekanan kepada perkara yang asas dan back to basic seperti barisan Sarjan Major Regiment, Adjutant, Ketua Company dan Pegawai Memerintah dilaksanakan mengikut tempo yang sepatutnya tanpa gagal. Semua pembarisan aktiviti pasukan dihadiri semua pegawai dan diiringi oleh Platoon Tambur. Tan Sri kemudiannya telah hadiri kursus di Maktab Pertahanan Angkatan Tentera pada tahun 2000. Kecemerlangan beliau terselah apabila dinobatkan sebagai penuntut terbaik keseluruhan. Setelah tamat berkursus, Tan Sri telah bertukar ke Markas 11 Brigade di Kem Pasifik, Ampang, Selangor sebagai Ketua Staf. Tanggal 1 April 2001,
Sejarah tercipta apabila Tan Sri dinaikkan ke pangkat Colonel dan seterusnya menyandang jawatan pengarah pendidikan ATM. Beliau seterusnya kembali ke tingkat 13 Wisma Pertahanan pada 18 April 2003, namun kali ini sebagai Colonel Latih di Markas Tentera Cawangan Operasi dan Latihan. Beliau dinaikkan ke pangkat Brigadier Jeneral pada 10 September 2003 dan seterusnya menyandang jawatan Asisten Ketua Staf Oplan. Setelah tamat pengajian di United States Army War College International Fellows Program di Amerika Syarikat, Tan Sri sekali lagi menapakkan kaki ke markas 11 Brigade yang berpangkalan di Kem Skobolo pada 12 Jun 2005 sebagai Panglima. Menurut beliau, cabaran sebenar seorang Panglima adalah untuk memerintah, memimpin, mengurus dan melatih, iaitu command, lead, administer and train untuk memenuhi jangkaan permintaan atasan, rakan sekerja dan anggota bawahan. Tan Sri telah dinaikkan ke pangkat Major General pada 1 Februari 2007 dan menggalas amanah sebagai Panglima 3 Division yang ke-25. Cogan kata semerah sehitam menjadi laungan, wawasan 3 Div menjadi sasaran dan slogan terbaik telah diperkenalkan dan menjadi ikutan seluruh pasukan di bawah naungan 3 Division. Ketika itu, beliau telah mengukuhkan pelan kontingensi mempertahankan selatan tanah air. Tan Sri juga mengukuhkan hubungan antarabangsa dengan Angkatan Tentera Singapura melalui Professional Interaction Program atau PIP yang hanya melibatkan Division Ketiga Infanteri Malaysia dan 3rd Division Singapore Army. Hubungan akrab yang terjalin antara beliau dengan Commander of 3rd Division Singapore Army, Brigadier Jeneral Tan Chuan Jin, sekarang merupakan Speaker Parlimen Singapura, melalui PIP ketika itu masih kekal sehingga kini. Panglima Medan Tentera Darat merupakan jawatan Tan Sri yang seterusnya setelah dinaikkan ke pangkat Lieutenant General pada 31 Oktober 2009. Semasa di Sungai Besi juga, bilik mesyuarat Markas Medan Tentera Darat telah diubah suai dan mural yang memaparkan gambar-gambar Panglima Medan Tentera Darat yang lalu telah diletakkan di dinding bilik mesyuarat tersebut. Usaha ini dibuat bagi membolehkan setiap staf Markas Medan Tentera Darat mempunyai sense of belonging dan mengenal sejarah kewujudan formasi tersebut. Pada 1 Ogos 2011, Tan Sri menyandang jawatan sebagai Timbalan Panglima Tentera Darat. Beliau memperkukuhkan aspek kesiapsiagaan Tentera Darat dengan memfokuskan kepada kesiagaan dan keperluan minima pasukan dan formasi. G-Plan dan Q-Plan telah diperkasakan untuk mengukur kesiagaan ini. Beliau juga merupakan perintis kepada program pembangunan Tentera Darat Army 210+10, Army 4 Next G, dan penggerak kepada kefahaman konsep strategik, operasional dan taktikal. Tanggal 3 September 2018 menjadi tarikh keramat apabila Tan Sri telah dinaikkan ke pangkat General dan diberi kepercayaan untuk menerajui kepimpinan tertinggi Tentera Darat selaku Panglima Tentera Darat ke-27. Cahaya dan impianku di sini, Kamilah. Lalu ku dah ungat duri tanpa hutan api, kemencangnya ingin ku tawar, aku jerai jahi. Tan Sri mengamalkan nilai disiplin yang tinggi dalam mengilhamkan nukilan-nukilan dari meja Panglima Tentera Darat secara konsisten sehingga menghasilkan sejumlah 5 buah buku dan 2 buah buku bicara Panglima Tentera Darat sepanjang 21 bulan tempoh beliau memerintah Tentera Darat. Lebih manis lagi, buku-buku karya Tan Sri telah perolehi International Standard Book Number dan anugerah buku ilmiah serta pencanuran buku ilmiah Majlis Penerbitan MAPIM tahun 2020. Untuk rekod, terdapat 35 naskah di Pustakaan Negara. Tahun 2020 juga telah menyaksikan coretan peristiwa bersejarah antara rakyat dan tentera.
Sambutan Hari Tentera Darat ke-87 pada 1 Mac telah diadakan di Kota Kinabalu, Sabah dengan bertemakan Tentera Darat bersama rakyat sedia sebilang masa. Pelbagai jenis kenderaan tentera di dalam konvoi kumpulan tempur Tentera Darat dilancarkan oleh Tan Sri. Konvoi ini telah merentasi Tawau, Kunak, Lahad Datu, Sandakan, Kudat dan Kota Belud mulai 19 Januari hingga 22 Februari 2020 sebelum tiba di Kota Kinabalu. Tan Sri juga lebih dikenali dengan julukan Panglima COVID oleh Yang Amat Berhormat Menteri Kanan Pertahanan Malaysia apabila beliau mengetuai Op Penawar pada Mac 2020 dalam membantu kerajaan menangani penularan wabak COVID-19. Tan Sri merupakan satu-satunya pegawai yang termuda dalam setiap pangkat yang disandang. Laluan kerjaya beliau mengikuti seperti apa yang termaktub dalam doktrin. Bukan sahaja paling muda dan terawal dalam setiap hierarki pangkat, Tan Sri juga merupakan satu-satunya pegawai yang lengkap dan telah menggalas setiap jawatan yang perlu disandang pada setiap pangkat. Beliau juga merupakan satu-satunya pegawai yang menyandang pangkat jeneral selama tempoh 17 tahun, bermula dari Brigadier Jeneral pada tahun 2003 hinggalah ke Jeneral pada tahun 2020. Dengan dikurniakan sejumlah 9 darjah kebesaran bintang dan pingat yang membawa gelaran, Tan Sri juga merupakan seorang jeneral yang paling banyak menerima pengiktirafan di peringkat persekutuan dan negeri. Sesungguhnya ini membuktikan ketokohan dan kepimpinan Tan Sri yang amat menyerlah. Pemasyhuran Tan Sri sebagai ahli ke-11 Hall of Fame Maktab Pertahanan Angkatan Tentera bukan calang-calang hebatnya, kerana pengiktirafan ini hanya diberi kepada alumni maktab tersebut yang mencapai kedudukan tertinggi di dalam perkhidmatan. Selain dari itu, pengiktirafan yang beliau perolehi dari Kanada dan Amerika Syarikat juga membuktikan kredibiliti dan kualiti kepimpinan beliau. Kini masanya telah tiba untuk mengundur diri. Setelah hampir 41 tahun menabur bakti dalam Angkatan Tentera Malaysia, Jeneral Tan Sri Ahmad Hasbullah secara rasminya telah menyerahkan tugas Panglima Tentera Darat kepada Jeneral Tan Sri Zamros selaku Panglima Tentera Darat ke-28 tanggal 11 Jun 2020. Adat, resam dan tradisi tentera tetap terus dipelihara. Suatu pembarisan telah diadakan bagi menghargai segala pengorbanan dan hikmat bakti yang telah Tan Sri curahkan selama hampir 41 tahun dalam perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia. Saudara dan saudari sekalian, setelah lebih 40 tahun berkhidmat, kini tiba giliran saya untuk menamatkan perkhidmatan. Jika diandaikan dalam larian, garisan penamatnya telah nampak dan saya akan lintas 10 hari lagi. Selama 21 bulan menerjui Tentera Darat telah banyak kita lalui bersama. Pesanan demi pesanan telah saya beri dari masa ke semasa bersesuaian dengan peristiwa yang kita sama-sama lalui dalam bentuk nukilan dan juga nasihat. Semua ini lahir dari pengalaman dan ilmu yang telah saya perolehi semasa berkhidmat. Saya turut bersyukur selaku Panglima Tentera Darat yang ke-27, saya telah mendapat sokongan tak setia yang tidak berbelah bagi daripada barisan-barisan staf, daripada Panglima-Panglima Formasi, daripada pegawai dan juga anggota-anggota saya. Saya berharap sangat bahawa tak setia ini juga diberikan kepada Panglima Tentera Darat yang ke-28. Sebelum melabur tirai, bagi pihak seluruh keluarga besar Tentera Darat, kami setulusnya merakamkan jutaan terima kasih kepada Tan Sri dan Puan Sri di atas segala pedoman, bimbingan, didikan serta nasihat yang telah dilandaskan selama ini. Wasiat Tan Sri akan kami jadikan pegangan untuk berjaya dunia dan berjaya akhirat. As the saying goes, old soldiers never die, they just fade away.